Dalam sidang media sama, Datuk Seri Ismail Sabri berkata ramai pengusaha perniagaan mengalami kerugian besar akibat premis yang ditutup ketika PKP. Katanya kerajaan akan mewujudkan jawatankuasa khas Kabinet untuk mencari keseimbangan di antara keselamatan, kesihatan dan juga ekonomi. Kerajaan melihat perlu ada keseimbangan di antara kepentingan kesihatan dan keselamatan dan juga kepentingan ekonomi untuk negara dan juga individu-individu serta syarikat-syarikat. Oleh itu, mesyuarat Kabinet telah pun mewujudkan satu jawatankuasa khas Kabinet bagi membincangkan perkara yang berkaitan dengan keseimbangan kesihatan dan keselamatan serta ekonomi. Mesyuarat jawatankuasa khas ini akan dipengerusikan bersama oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan bersama dengan Menteri Kanan Kluster Ekonomi. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri jawatankuasa itu akan membincangkan hala tuju ekonomi serta langkah-langkah yang boleh diambil kerajaan bagi membantu pengusaha perniagaan. Pun begitu beliau berkata, keutamaan kerajaan akan tetap untuk memastikan keselamatan dan kesihatan rakyat. Pelaksanaan PKP pastinya memberi tamparan hebat buat pemain industri terutamanya pengusaha kecil dan sederhana PKS. Antara sektor yang terjejas teruk adalah perniagaan restoran atau makanan ataupun F&B yang terpaksa dihentikan operasi buat sementara waktu sehingga memaksa mereka melakukan apa sahaja pekerjaan asalkan mendatangkan hasil bagi menampung kerugian. Menurut Muhammad Syafiq Samsuri, pemilik restoran di Shah Alam, pelbagai pekerjaan sampingan terpaksa dilakukan bagi memastikan kelangsungan perniagaannya. Jadi nak tak nak saya terpaksa fikir luar daripada industri F&B lah. Walaupun saya sekarang ni meniaga F&B, tapi nak tak nak saya terpaksa juga cari income lain. Tak kisah sama ada tu. Jadi memang nak tak nak saya kena buat macam-macam kerja. Saya kena jadi runner, saya kena buat jual hand sanitizer. So janganlah kita anggap pelik kalau waktu-waktu darurat macam ni daripada orang meniaga printing tiba-tiba jual roti. Tambahnya, restoran miliknya yang terletak di bangunan pejabat itu bergantung kepada kaki tangan yang bekerja di bangunan tersebut. Namun, perniagaannya terjejas secara mengejut susulan PKP dilaksanakan dan memaksa semua kaki tangan diarahkan supaya tidak hadir ke pejabat. Keadaan itu memaksa perniagaannya ditutup kerana ketiadaan pelanggan. Beliau juga cuba meneruskan perniagaan melalui platform atas talian, namun usahanya menemui jalan buntu kerana tidak dapat menampung kos operasi disebabkan permintaan yang rendah. Kami tak dapat beroperasi kerana satu, bangunan yang kami sewa ni memang dia restricted untuk beberapa orang pekerja saja boleh masuk. Jadi tak berbaloi untuk kami buka untuk bayar staff dan juga beli barang basah. Tapi pelanggan tak ramai. Sejak sekitar 2 minggu PKP dijalankan, kerugiannya dianggarkan hampir RM10,000.